Now hear me out, let's go. You better watch. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Hari ni kita nak review Proton Azora Turbo. So Proton Azora Turbo ni sudah berada dalam pasaran Malaysia untuk quite some time. Kita pun tak tahu bila official yang Proton akan phase out daripada dia punya main line up kereta lah untuk dijual. Di sini saya nak share 3 sebab kenapa saya suka Proton Azora ni. Previously saya tak expect yang saya akan suka kereta Azora ni, tapi bila kita dah drive, thumbs up Proton. Cuma kita tak tahulah akan datang masih lagi Proton akan menggunakan platform Proton sendiri ataupun Proton akan berkongsi platform dengan Geely. So whatever it is, Proton dah buktikan yang Proton tahu buat kereta untuk driver. So driver's car is a Proton. Baik Proton. Okay, so 3 kebaikan kereta ni yang bagus pada personal preference saya. Nombor 1, dia punya keselesaan. Selesa kereta ni untuk kita driving daripada point A ke point B memang cukup bagus lah. Untuk harga yang ditawarkan dengan equipment yang dibagi memang cukup bagus. Selesa sebab macam last month saya ada buat satu trip ke Batang Kali menggunakan kereta ni. Kita memang kebetulan pada hari tersebut kita memerlukan barang yang urgent untuk kita jalan sebab selepas MCO kan. Selepas MCO, lepas tu customer ada buat a few arrangement and then kita memerlukan barang tu cepat. So saya pergi ke Batang Kali dan balik dalam masa 4 jam, termasuk membawa barang yang dia tak berat tapi barang tu banyak lah. So di situ saya dapat concludekan yang 3 benda tadi. Yang pertama selesa, yang kedua dia punya performance dia ni untuk highway cruising memang terbaik. Okay, di mana dia ada turbo, lepas tu dia couple dengan CVT ni. Untuk saya punya personal preference lagi, CVT ni memang turbo memang sesuai untuk dijodohkan. Kenapa? Sebab kalau CVT ni masuk dekat enjin NA, so basically enjin NA dia punya torque curve akan bermula pada 4000 rpm ataupun dalam 3800. Basically 4000 rpm lah kata-kata kereta yang saya bawa, kita akan start pada 4000. So sepanjang perjalanan RPM daripada 0 ke 4000 tu, you akan tend untuk dengar bunyi noise, which is CVT punya winding tu agak kuat. Tapi sebab di kereta ni kereta turbo, dia punya torque curve dia bermula pada 2000 rpm. So 2000 rpm tu kita dah dapat dia punya peak torque. Kita tak perlu untuk menggunakan RPM yang tinggi untuk dapatkan daya kilas yang tinggi tadi. Okay, itu performance engine. And then performance chassis. Chassis dia ni pun memang agak bagus. Bukan agak bagus lah, pada saya untuk MPV yang kita boleh bawa laju, yang kita boleh ambil corner pada kelajuan yang agak tinggi, cukup bagus lah. Daripada hari kejadian tu memang pergi okay, cuma jalan on the way balik, jalan kita hujan lebat apa semua. So di situ kita dapat tengok dia punya rigidity, di mana kita memerlukan kita nak cepat dalam hujan. Dia punya overall condition dia masih boleh cope dengan situasi macam tu lah. Cuma saya tak menggalakkan pengguna di luar untuk memandu laju kalau tak ada hala tuju. Okay, so macam kita dah buat U-turn tadi, dia punya turning radius pun agak kecil, semua saya tak pasti. And then untuk overall you boleh refer Proton punya website untuk spesifikasi menyeluruh untuk Proton Azora. So yang ketiga, dia luas. So dia luas dan tinggi kereta ni. Buat orang yang rendah macam saya ni memang terasa lah dia punya bumbung ni tinggi. Tapi macam bila kita fold down dia punya seat untuk third row dengan second row, you boleh load mostly everything lah.
daripada gearbox, daripada kotak, enjin. Untuk Afkat maybe tak lepas, tapi saya tak pasti. Kalau you all nak cuba, boleh cuba. Cuma saya tak boleh nak elaborate more ke dia punya suspension setup. Okay, untuk bawa barang yang berat, dia ni tak macam lori ataupun Hilux ataupun Hiace. Dia menggunakan konsep lift spring, di mana lift spring boleh mengangkat beban yang lebih tinggi berbanding coil spring. Sebut bila coil spring. Okay, so dia menggunakan konsep spring gegelong. Tak dinasihatkan untuk bawa beban yang banyak lah. Tapi kalau di mana korang perlukan untuk bawa beban yang banyak, dia boleh bawa. There's dua crown. Ini Proton Azora. Dia guna rim 16 inci. So ini kurang recall which variant. Tapi kereta ni masih dijaga dalam keadaan baik lah. So this is a good example kalau you all jaga kereta. Kereta ni boleh tahan selama 3 tahun. So far kereta ni tak ada bagi masalah. Contoh macam ragam dekat owner dia kan. So it's a very reliable car juga. Okay, yang ni kita tengok view daripada belakang. Macam cakap tadi, kereta ni boleh bawa banyak barang. So yang ni ada third row passenger. Ni third row passenger. So cukup luas untuk you all bawa. Boleh masuk enjin, boleh masuk gearbox, boleh masuk. So kalau macam manufacturer yang nak bawa barang yang banyak untuk delivery ke, untuk pick up barang ke, memang sangat-sangat sesuai. Kereta ni undeniable, dia boleh bawa. Ni interior untuk Proton Azora. So ni dia punya steering wheel, tu dia punya metal cluster, dan yang ni dia punya infotainment system lah. Okay, so untuk design yang ni memang agak menarik lah, dia punya gated system ni. Saya memang suka kereta automatik yang pakai gated system. And then yang best, dia ada footrest. Footrest ni sangat berguna kalau kita long distance ataupun kita nak spiritual driving. Kita boleh planted kita punya body kat situ lah. Tapi yang tak best dia satu je. Okay, handbrake positioning. Handbrake positioning ni dekat sini, so macam tak berapa sesuai untuk kereta macam ni. Tapi however, dia still okay lah. Sebab bila kita nak menukar design dalam kenderaan, kita akan melibatkan kos yang agak tinggi. So you all semua boleh dengar bunyi blower ni. Memang aircon dia memang aircon Proton kan, memang terbaik lah. Okay, untuk masalah Proton ni, yang ada satu benda yang saya kurang gemar, dia punya OCH. OCH tu oil cooler hose. Yang tu kita dah ada baca banyak komplain daripada owner, di mana dia punya hose tu pecah untuk dalam certain mileage. Tapi alhamdulillah Proton pun dah buat dia punya macam preventive maintenance. So dia dah masuk includekan untuk mileage yang keberapa untuk you all change the oil cooler hose. So yang tu insyaAllah tak akan menjadi masalah. Cuma yang tu ni lah, yang you orang you all boleh maintain servis dekat pusat servis macam biasa. Lagi satu, dia punya oil cooler punya position pun, untuk pada pendapat saya, jangan letak dekat tempat yang sukar. So kalau macam kita in the middle of nowhere, kita ada barang tapi kita kena mengangkat kat bawah kereta. Kalau you nak tengok contoh yang bagus, oil cooler taklah bagus sangat, tapi easy to reach. Macam Audi pun guna konsep yang sama juga, tapi dia easy to reach. So kalau apa-apa jadi dan in the middle of nowhere, still kau boleh ni lah, boleh repair. Tapi kalau boleh jangan ada guna konsep oil cooler lah. Bila oil cooler tu bocor, minyak akan masuk ke ruang enjin. So dia akan jadi macam tertarik lah. Yang tu pun bear in mind, kena jaga juga, jangan sampai bocor. Tapi overall performance dia, saya memang suka. Cukup bagus untuk sebuah MPV. Bagi pihak syarikat ataupun pihak
ataupun orang bersendirian yang sedang mencari MPV. So bolehlah you all consider Proton Exora. Dia ada new facelift. And then kalau you all nak cari yang for second hand market, go for CPS pun okey. Kalau macam untuk sekadar angkat barang, dia yang previous punya early generation dia ada CPS manual. So yang tu pun okey. Kalau you just nak guna untuk pasar malam ke, angkat barang kan, boleh go untuk tu. Okay. Cuma in future saya mengharapkan Proton masih lagi boleh keluarkan kereta yang menggunakan platform Proton sendiri. Bukan tak bagus macam you all dapat everything semua daripada Geely kan, tu memang bagus lah. Tapi sebab capability is there, so you boleh buat kereta. You bukan tak boleh buat kereta, you boleh buat kereta. You pun dah ada experience dalam design barang, pun dah ada experience dalam handling apa ni, design error. So hopefully masih akan ada model baru Proton yang menggunakan platform asal Proton. Okey, terima kasih menonton. Akhir kata, majulah Proton untuk warga negara Malaysia. Assalamualaikum. Say you're from KL, drop stupid